Oke, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Dayang dan kawan-kawan. Baiklah, sebelum memulakan acara, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Dayang, iaitu daripada Pegawai Sumber Manusia, daripada Pejabat Pendidikan Daerah Sanakan. Betul? Daripada Ya. Ya, okey. Sebelum kita membuat sesi temu bual, eloklah kalau kita mengetahui sedikit latar belakang Puan Dayang. Boleh, ialah kata orang tak kenal maka tak cinta. Boleh. Ya, boleh kita mulakan sesi temu sesi perkenalan. Okey, silakan. Assalamualaikum. Salam. Saya Puan Dayang Hairani berkawin dan ada 3 orang anak. Saya bersekolah di SK Kapten Terasnakan, di SMK Perempuan Sandakan dan Form 6 di SMK Rapura Bestari. Pendidikan setakat STPM sajalah. Saya bertugas bermula di SMK Umas Umas Tawau selama setahun, kemudian berpindah ke SK Sungai Manila setahun. Lepas tu ditukarkan oleh JPN ke SK Silokyo dalam 7 tahun dan baru bermula di PPD start tahun 2019 dan menerima tugas di sumber manusia dalam baru 6 bulan lah. Setakat baru juga. Itu sajalah dari saya. Ada apa-apa mau tanya kah? Tanyalah. Okey, terima kasih Puan Dayang kerana sudi memberikan sedikitlah berkenal latar belakang beliau. Okey, baiklah. Selama tidak 6 bulan Dayang sebagai pegawai HR kan? Ya. Apa yang cabaran yang Puan lalui selama 6 bulan Puan rasalah sebagai seorang pegawai HR yang Puan rasa yang Puan lalui cabaran yang Puan lalui semasa bekerja sebagai pegawai HR di Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Cabaran. Kalau cabaran tu bila kita kena berkomunikasi dengan pegawai, maksudnya guru, biasanya kami akan berurusan dengan guru lah, yang baru ataupun yang sudah lama, yang besar, sama AKP, maksudnya pembantu tadbir di sekolah, guru besar juga, dia punya komunikasi sama setakat ni. Kalau sebelum ni kami ada masalah bekalan pejabat, contohnya macam PC dengan printer. Di start kami ada pegawai baru masuk. Setakat ni semuanya sudah okey lah, jadi tidak ada masalah sudah kalau mau menyelesaikan kerja di pejabat kan. Dengan kalau yang sekarang ni kalau mau menyelesaikan masalah ataupun kerja tu masalah dokumentasi di sekolah. Kalau mau menyelesaikan kerja tu kan, kami kan kena ada dokumen derang di sekolah. Jadi itu yang makan masa untuk selesai lah, mungkin berbulan. Setakat ni lah. Sekolah. Itu saja. Kalau lain-lain okey juga. Semasa COVID, waktu COVID ni susah macam mana dengan komunikasi Puan? Okey juga untuk berkomunikasi dengan pegawai lain? Kalau masa COVID ni okey juga, cuma itulah makan masa sebab kami punya jadual kerja kan tidak sama dengan di sekolah. Jadi kalau kami BDR, diorang kerja, diorang BDR, kami kerja begitu kan. Jadi lambat. Dengan susah juga lah kalau mau yang dokumen-dokumen tu kan mesti hard copy juga. Kalau dia punya kelulusan ataupun yang selesai kerja kena tanda tangan pegawai juga. Jadi mau tidak mau walaupun BDR kena datang kerja juga. Kena datang ke pejabat juga. Walaupun sekejap. Makan masa juga lah. Terpaksa juga jumpa. Memang susah. Pokoknya memang kalau
kerja dari rumah sepanjang masa, mungkin seminggu, 2 minggu, memang mustahil lah mau selesaikan kerja. Ya, Kena betul, ke betul. pejabat juga. Itulah. Jadi kalau PKP, contohnya kalau urusan kenaikan pangkat, kemungkinan besar dalam mungkin puluh-puluh orang akan tercicil lah. Kalau Oh, PKP, kalau PKP kan kita tidak boleh langsung datang kerja, BDA, tapi benda tu tidak boleh selesai di rumah, mesti ke pejabat juga. betul. Itulah. Kecuali JPN atau KPM anjakkan masa. Kan kami ada tempo masa dalam, ada tarikh tutup ya. Kalau dia orang panjangkan Ya. dalam seminggu, 2 minggu gitu, insya Allah boleh lah. Boleh juga. Tapi kami kena datang ke pejabat juga. Itu untuk publik. Okey. Ada soalan lain daripada kawan-kawan yang lain? Kak, saya ada soalan Ya. pasal apakah isu ataupun masalah pekerja yang sering berlaku di organisasi kakak dan macam mana cara HR mengatasi masalah tersebut? Kalau masalah pejabat apa ya? Susah juga kalau PPD ini biasanya dalam tidak ada masalah juga kalau saya. Kalau rakan yang lain tidak lah. Tahu apa masalah sih pejabat? Pikir dulu. Soalan lain nanti dijawab. Yang lain ada. Okey, Kak. Saya nak tanya soalan. Kalau untuk departmen akak, macam HR tu, boleh ke departmen tu beroperasi dengan pekerja dia yang tak hadir dalam 25% atau lebih besar? Macam pekerja departmen HR tu, ramai yang tak hadir. Boleh ke HR tu beroperasi? Kalau macam sekarang, kami baru bermula hari ini 30%. Tapi kalau sekarang ni, kalau kami di bagian HR, kami dalam tempo sibuk untuk urusan kenaikan pangkat time base untuk semua guru-guru dan SMP di sekolah. Sedangkan ada 64 buah sekolah. Tapi kami sudah bermula start awal tahun tu untuk kemas ini. Setakat ni saya ada 7 orang yang belum selesai. Jadi kalau yang ketidakhadiran ni boleh kata masih boleh, kami masih boleh tugas lah sebab kebanyakan sekarang kerja kami bawa ke rumah. Kami selesaikan di rumah, yang perlu tanda tangan pegawai baru kami akan turun kerja sekejap baru berhubung dengan sekolah. Masih boleh lagi lah. Setakat ni 30% masih okey. Itu saja. Okey, lagi satu Kak. Kalau macam kan sekarang ni musim COVID, ramai yang sakit semua kan. Kalau macam ramai yang tak hadir, pekerja lain tu boleh ke backup kerja orang yang tak hadir tu? Macam diorang dah terlatih ke untuk backup kerja yang tak hadir tu? Kalau di bahagian kami Human Resource HR boleh, sebab kami ada 8 orang yang bertugas. Kami punya tugas tidak macam dulu. Kalau dulu 2 orang ni urus naik pangkat, 2 orang urus kemas kini BPK, 2 orang urus cuti. Tapi sekarang kami dibahagikan mengikut zon sekolah. Jadi kalau seseorang tidak hadir atau sakit, yang lain, kawan-kawan yang lain akan backup. Kecuali kami semua dijangkiti COVID lah. Setakat ini memang kami semua buat kerja yang sama. Dari A sampai Z, dari lantikan pertama, pegawai dilantik sampai pegawai bersara kami urus. Kami buat kerja yang sama saja. Jadi kalau seorang tiada, semua akan buat kerja yang sama juga. Boleh membantu kerja. Boleh. Kawan yang boleh backup kan. Lagi? Jangan. Mari. Ini lain kalau di rumah. Sana. Okey.
Kakak marah. Lagi? Ada lagi? Kak, saya nak Dan saya tanya. ada satu soalan. Aiza juga. Aiza juga. Awak dulu lah, awak dulu. Ya, kawan. Siapa? Sarah. Aiza. Okay. Oh, okey. Um, okay, saya ada satu soalan. Kak, adakah bekerja dinasihatkan untuk bekerja di rumah semasa COVID? Dan adakah bekerja dari rumah ni memberikan tekanan kepada akak? Ya. Kalau sekarang iya, sebab kami kena perlu patuh dengan jadual yang dibagilah. Sekarang 30%, so kalau macam saya next week baru datang kerja. Jadi kena bekerja dari rumah. Kami wajib ikut jadual. Dan yang kedua tu tekanan juga. Tekanan kerja dari rumah. Bohong lah kalau kata tidak kan, sebab ada anak kecil. Memang susah mau siap kerja, tapi setakat insyaAllah kerja siap, walaupun lambat sedikit lah, sebab berhenti sambung berhenti, tapi oke juga, boleh juga. Stres lah, memang akan stres. Kacau lagi dia. Lagi siapa? Nurul Iza. Ya saya Kak. Kak, saya nak tanya, adakah pejabat akak akan memantau atau bahkan menyekat perjalanan ke kawasan berisiko tinggi? Setakat ni pegawai tidak dibenarkan keluar daerah kecuali ada urusan rasmi. Jadi memang pegawai memang tidak dibenarkan keluar kecuali ada alasan yang penting kan, yang perlu. Tapi setakat ini memang kalau pendidikan belum ada lagi yang dapat ke Semenanjung sebab perlu ada kelulusan kan. Memang setakat ini tidak boleh kemana-mana lah. Kena berada di daerah yang sama. Itu saja. Kak, soalan yang terakhir, adakah perlu akak mengurangkan kos perbelanjaan pejabat semasa musim COVID-19 ni? Mungkin ink printer kurangkan ke paper ke sebab sekatan yang dihadapi sekarang. Kalau PPD setakat ni kami kalau perbelanjaan tu kan yang kalau peralatan di pejabat memang sudah sedia beli awal kan dalam awal tahun gitu. Tapi kalau perbelanjaan tu mungkin yang untuk majlis-majlis besar lah, sebab memang tidak ada mengadakan majlis-majlis besar, walaupun yang untuk besara kah, yang beberapa khidmatan sebelang pun tiada. So semuanya melalui Google Meet, memang itu saja yang boleh dijimatkan. Kalau pembuangan staff tu memang tidaklah kalau PPD. Kalau KPM kan jadi juga. Itu saja. Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay. Itu saja. Ada lagi? Teruskan. Ada penutup? Bye-bye juga. Siapa mau? Okey, tadi tu lah untuk soalan yang tadi tentang masalah tu. Masalah isu tu kan? Ya. Kalau isu pekerja, biasanya adalah satu. Dia bukan ketidakhadiran, tapi mungkin pegawai yang selalu keluar begitu kan, hilang sekejap gitu. Ya, yang macam malas-malas tu kan. Okay. Memang akan ada juga. Ya, yang cerita petang. Macam yang case note gitu kan. Ya. Biasanya kalau yang macam begini, pegawai akan tetapkan pusingan kerja. Dia akan berubah-berubah tempat dan tugas yang diorang kena buat lah. Ada yang ke store, ada yang jaga kaunter, jaga bilik file ataupun bilik mesyuarat. Jadi diorang akan sentiasa berada di pejabat dan dipantau.
Itu saja. Itu je lah. Kalau isunya itu sajalah. Yang lain-lain oke juga. Oh, jadi cara penyelesaiannya tukar Jam shift kerja aja. Apa ya. tugas kerja aja. Dia tidak tetap satu buat satu saja. Ya, Itu dengan juga. kerja, ya. Oke, Lagi? ada lagi soalan pada yang lain? Tidak habis. Tidak. Oke, kalau itu saja, rasanya tidak. Kalau tidak lagi soalan pada yang lain, oke. Itulah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dayang, kerana sudilah luangkan masa kerja untuk kami melakukan sesi temu bual. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, semoga Terima kasih Kak. dipermudahkan. Ya, semoga dipermudahkan urusan kerja. Ya, dimudahkan rezeki. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, sama-sama. Oke. Bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye. Bye-bye. Bye. Okay guys, thank you. Oke ke tu rasanya? Oke ke tu? Bolehlah kali. Oke juga. Nanti Oke, kita, Apa? nanti kita cari info-info tambahan jala di Google kan. Ya. Ya, betul. Macam cabaran-cabaran dia ada. Oke. Boleh lah Tuhan. Bye. Oke. Ya. Bolehlah. Oke, bye. Nasib dia oke juga. bye. Ya. Ya. Bye. Oke, thank you. Oke, bye. Thank you Bye, semua. Bye.